Terhampar luas, saujana mata memandang. Kehijauan sawah padi mencetus rasa tenang dan damai kepada sesiapa yang melihat. Namun sebaik selesai musim menuai, jerami padi yang tertinggal perlu dikeluarkan segera bagi menyediakan tanah untuk penanaman padi baharu. Pada masa kini, mesin penggulung jerami atau baler diguna untuk mengumpulkan jerami sebelum dijual atau dijadikan makanan ternakan. Ada pula yang lebih kreatif, menjadikan jerami gulung sebagai daya tarikan pelancong. Di Kampung Terus seberang perai Pulau Pinang, kehadiran arca gergasi menarik perhatian. Kurang 36 jam lagi, pertandingan sempena Pesta Padi Antarabangsa Pulau Pinang ini bakal berakhir. Bertemakan warisan padi dan keajaiban alam, peserta bertungkus lumus menyiapkan karya masing-masing. Last sekali kita nak kena bagi finishing, dia bagi touch up cantik. Yang mana ikatan tak ni loose tu kita ikat balik, kamu potong balik juntai tak bersih tu. Mereka diberi tempoh sebulan untuk menyiapkan arca bersaiz 3 meter tinggi dan 3 meter panjang. Jerami padi adalah batang padi kering terhasil selepas padi dituai. Pada zaman dahulu, jerami digunakan secara meluas dalam kehidupan harian sebagai alas lantai, tempat tidur, bumbung, bahan api dan penyapu. Acara yang julung kalinya dianjurkan di dalam negara menerima sambutan baik terutama penggiat karya seni. Tidak terkecuali kartunis tanah air, Taugeh atau nama sebenarnya Ruslan Ayub. 3 tahun berkecimpung dalam seni pembinaan arca jerami, Ruslan bersama 5 ahli kumpulannya sudah berada di sini sejak malam tadi. Mereka menempuh perjalanan lebih 4 jam dari Selangor mengangkut rangka arca ke sini. Kita daripada Sungai Besar, daerah sekitar sana, kita bawa ke sini, kita asingkan 3 bahagian. Kepala kita dah siap jerami, cuma bodi belakang, dinding semua kita jerami, lantai tak perlu jerami, dia punya rangka bawah tak perlu jerami lah. Dan kita masuk lori 3 tan muat, kita terus ke sini. Memilih untuk mengetengahkan produk Kampung Terus, Ruslan membina replika bot Kak Wan, bot pelancong yang dikendalikan penduduk kampung sendiri. Hampir mencecah usia 50 tahun, Ruslan menganggapnya sebagai satu dedikasi terhadap kampung ini kerana pernah menuntut ilmu pembikinan arca jerami daripada seorang penduduk di sini. Kita nak build up rangka tu. Kita nak build up rangka daripada awal. Itu yang perlukan kemahiran yang tinggi lah. Untuk balut jerami tu kita boleh dengan siapa-siapa je boleh buat. Bila dia tengok dia boleh buat, dia faham lah. Cuma rangka bentuk tu saja yang paling sukar dalam pembinaan arca. Ruslan menggunakan kayu pelbagai saiz sebagai rangka utama sebelum dibalut menggunakan jerami. Pengalaman membuat arca jerami sebelumnya dapat mengurangkan kesilapan sekaligus menjimatkan masa pembikinan. Tambahan pula, masing-masing sedang bergelut dengan masa pertandingan yang kian suntuk. Part yang ni yang paling sukar sekali dia punya nak lengkungkan bumbung. Kalau kita buat menggunakan kayu dan kita selalu jaring dulu untuk kita letakkan jerami. Tapi bila kita letak jerami, dekat situ dia punya, bila kita lilit tu dia akan kiat. Kat situ yang kita sukar nak membentuk bumbung yang bulat. Kat situ kita kena fahamlah macam mana cara nak melilit. Dia tak boleh tarik kuat sangat, nanti dia jadi kiat. Untuk lengkung tu dia punya, untuk dapatkan lengkungan pada peringkat awalnya saya dah siap rangka. Kemudian saya lengkungkan kayu untuk bumbung tu. Saya biar pada jemuran matahari lah. Bila kita buka dia dah melengkung. Dia melengkung sendiri. Itu yang saya punya cara lah. Tak kira lah kita menggunakan api ataupun jemur matahari. Jadi benda tu panas lah. Kalau kayu tu nipis, kita jemur matahari je. Kalau buluh, kita guna bakar lah. Sifat jerami yang tahan lasak melambatkan proses perebutannya. Kaedah pengurusan jerami sebegini menjadi sumber sub ekonomi serta pelancongan tempatan dan antara inisiatif terbaik memelihara alam sekitar.
Dia tak cantik lah. Kalau kata tak potong, dia nampak serabut lah. Jadi bila arca ni kita perkenalkan, makin lama dia akan dikenali lah di Malaysia, macam yang sekarang dibuat di Pulau Pinang ni, Kampung Terus. Inilah pertama kali dalam Malaysia. Dan sebelum ni saya pernah dapat undangan ke Indonesia untuk melihat arca jerami di sana. Dia punya konsep lebih kurang di Malaysia, cuma di sana lagi besar lah, diorang buat lagi giant lah. Lapang padi di Pulau Pinang pun sangat besar. Tapi selepas menuai saja, jerami-jerami ini kebanyakannya dibakar dan dibiarkan begitu. Bila dibakar, dia macam mencemarkan udara di sini, dan jerami-jerami yang tidak digunakan tu terbuang begitu saja. Kita nak buat arca ni, kita tak nak buat arca buat sekadar buat, lepas event dia habis begitu. Jadi kita merancang arca dibuat supaya dia boleh kekal sebagai satu kawasan tarikan, dan pelancong boleh datang, penduduk-penduduk tempatan pun mendapat hasil daripada datang melancong. Kita ada bot pelancongan sungai, kita ada kuda yang diusahakan oleh penduduk-penduduk tempatan, yang mana yang inilah sebahagian daripada penjanaan ekonomi penduduk. Itu tujuan kita.